بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang majlis ilmi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan taufiknya, hidayahnya, rahmatnya, maghfirah, keampunannya, yang mana Allah Ta'ala masih kita sama lagi dalam majlis ilmi, yang majlis yang penuh dengan barakah, majlis yang penuh dengan sakinah, ketenangan hati, majlis yang penuh dengan rahmat dan juga penuh dengan para malaikat yang sedang bersama dengan kita pada malam ini. Sambung pengajian kita dalam kitab Sahihul Bukhari, sebuah kitab hadis yang hebat yang dikaryakan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bazdizbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun yang ke-250 Hijrah Islam kita, yang mana Al-Imam Al-Bukhari tulis kitab ni yang pilih hanya hadis yang sahih saja. Kita biasa belajar hadis banyak dah mengenai dengan jenis-jenis hadis Nabi. Ada yang sahih yang boleh guna, yang hasan sama juga boleh guna, dan juga yang ada yang lemah, dhaif, sampai kepada peringkat yang paling teruk sekalinya, iaitu peringkat maudhu' ataupun peringkat palsu, tak sahih daripada Nabi SAW. Jadi kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang sahih. Makna kata syarat hadis yang Imam Al-Bukhari pilih bubuh dalam kitab ni hanya hadis yang sahih saja. Tak ada hadis yang hasan, tak ada hadis yang dhaif, tidak ada hadis yang palsu campur dalam kitab ni walaupun satu hadis. Kerana Bukhari, Allah Ta'ala telah beri kepada dia salah satu nikmat yang besar, yang mana sebenarnya dia ngapa hadis banyak, beribu-ribu hadis, ratus ribu hadis, sama ada hadis yang sahih dia mengapa banyak, hadis yang tak sahih pun dia mengapa banyak. Tapi akhir sekali dia pilih, dia istikharah, dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia ni boleh pilih hadis yang paling sahih sekali, dan juga mari bubuh dalam kitab dia Sahih Bukhari ini hampir bilangan lebih kurangnya 4,000 hadis sahaja. Tak ada banyak kalau kita kiranya hadis sahih ni, 4,000 hadis dalam Bukhari, 4,000 hadis dalam Muslim. Dalam Bukhari Muslim tu adalah yang orang panggil kata sam gimari. Bukhari pun riwayat dalam kitab sahih dia, Muslim pun riwayat juga dalam kitab sahih dia. Yang mana apabila dua orang ni riwayat sama, bubuh dalam kitab kedua-dua, dipanggilkan kata muttafaqun alaihi, adalah hadis yang sepakat riwayat di antara Bukhari dan juga Muslim. Dan juga adalah hadis yang peringkat tinggi sekali. Apabila hadis yang Bukhari dan juga Muslim riwayat sama, dua-dua orang ini adalah hadis yang paling tinggi sekali, sahih sekali. Tak kena pergi cari celah mana lah nak yang kata hadis ni tak sahih, tak ada lah.
Dengan sebab itu, sehingga walaupun orang yang nak sana hadis, apabila dia nak sapa hadis, dia nak sebut hadis, dan juga dia riwayat kata hadis ni riwayat Bukhari, kita boleh cek tengok kata sungguh kedap yang Bukhari riwayat hadis ni dalam kitab sahih dia. Kalaulah dia tak riwayat hadis tu dalam kitab sahih dia, boleh jadi dia riwayat hadis yang lain lah, kitab hadis dia yang lain. Kerana Bukhari dia ada kitab yang banyak lagi selain daripada kitab Sahih Bukhari ini. Bukhari dia ada kitab yang tulis mengenai dengan sejarah rawi-rawi hadis, iaitu namanya At-Tarikhul Kabir. Dia tulislah berawi ataupun nak rangan mana yang riwayat hadis dah. Ada yang lemah, panggil kata ada masalah, ingat teruk, ingat tak Allah, ataupun adalah dia juh dia ni kurang pun, Bukhari mari bubuh nama buh dalam itu. Untuk kita orang belakang, khususnya orang yang mengaji hadis, apabila buka kitab Tarikhul Kabir bagi Imam Bukhari ni, dia boleh tahu kata ni Bukhari seolah kata nak ayat demon ning ingat dia gini-gini, hadis dia apabila riwayat hadis dia ada masalah gini. Bukhari ada kitab selain laginya, iaitu nama Al-Adabul Mufrad, kitab sakut dengan akhlak dan juga adab. Dalam kitab Adabul Mufrad tak sama dengan kitab Sahih Bukhari. Kerana dalam kitab Adabul Mufrad Bukhari ni dia bubuh belaka hadis. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang lemah yang bubuh dalam itu. Syarat dalam kitab, syarat yang diletak ataupun syarat dalam nak pilih hadis tu Bukhari tak sama di antara kitab Sahih Bukhari dia dengan kitab Adabul Mufrad. Al-Bukhari ada kitab Al-Qira'ah Khalfal Imam. Al-Qira'ah Khalfal Imam maksud apa? Baca makmum yang duduk berdiri belakang orang yang jadi imam. Bahas mengenai dengan apa? Bahas mengenai dengan apakah hukum baca Fatihah bagi orang yang jadi makmum. Orang jadi makmum ni kena baca Fatihah tak? Bukhari dia karya kitab ni Al-Qira'ah Khalfal Imam. Dia wakri habis, dia pergi peksa habis, pergi cek habis hadis mana kata yang mari menunjukkan ataupun jadi dalil royak kata orang yang jadi makmum pasti ataupun wajib dia kena baca suratul Fatihah, sama ada imam baca qahar ataupun baca kuat. Yang mana kita biasa belajar dari dulu sifat solat Nabi SAW. Pendapat Imam Al-Bukhari bagi peribadi dia, pendapat Imam Bukhari ni wajib kena baca suratul Fatihah, sama ada fardu, sama ada baca qahar ataupun baca dia bagi orang yang jadi imam. Dia wari habis hadis. Siapa ke ulama yang kata hadis yang sebut mengenai dengan kena baca Fatihah ni mutawatir? Mana kata mutawatir? Banyak bilangan benar. Lebih daripada 10 hadis. Dengan sebab itu pendapat yang menunjukkan dan kata kita kena baca Fatihah ni lebih kuat. Bahkan kita akan selamatlah. Bacalah. Walaupun ada dalil pendapat satu lagi yang ayat kata kalaulah imam baca kita tak kena baca dah. Kerana Allah Taala sebut kata wa idza quri'al Qur'an fastami'u, apabila dibacakan Quran tu imam baca Quran kita kena senyap, tak kena baca. Yang mana ayat ni turun khasnya semaya fardu ataupun mengenai dengan semaya terus. Dan juga riwayat tafsir itu adalah riwayat yang sahih juga pun. Tapi walau bagaimanapun kalau kita baca kita lebih selamat lagi. Itu pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dia karya kitab, kitab yang laginya namanya Raf'ul Yadain. Makna apa Raf'ul Yadain? Makna kata akik tangan. Raf'ul Yadain ni akik tangan. Kitab ni Al-Imam Al-Bukhari dia pergi cari hadis habis, buat kajian hadis. Kerana zaman dulu ada pendapat, sehingga sekarang lah ni pun adalah pendapat mazhab yang pergi kata semaya ni tak kena akik tangan. Tak kena akik tangan dan juga tak kena tok di dada. Makna kata masa yang semaya lepas betul. Ada pendapat yang pergi pasal ni. Sehingga Bukhari dia pergi buat kajian, dia tengok hadis sosok yang menunjukkan kata dalam semaya kita sama ada jadi makmum ataupun jadi imam ataupun semaya sore kena akik tangan, raf'ul yadain, Allahu akbar. Kena akik tangan.
Walaupun di sana ada pendapat yang kata hukum akid tangan ni sunat ke wajib ke, tapi yang paling pentingnya takbiratul ihram wajib. Sirah yang kita kata Allahu Akbar semasa kita masuk sembahyang wajib. Kalau tak kata, tak niat, tak sah sembahyang kita. Tapi akid tangan ada khilaf di sana. Tetapi yang paling baik sekali, yang paling best sekalinya kita akid tangan, kerana Bukhari dia wari habis hadis Nabi yang menunjukkan kata Nabi apabila sembahyang Nabi akid tangan. Nah, Nabi akid tangan. Itu di antara kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi kita sama pada hari ini dan masih kita berada dalam Kitabul Iman lagi. Kitab yang kedua. Kitab yang pertama, tajuk yang pertama, tajuk besar dia panggil. Kitab ni mana kata tajuk besar. Yang pertama mengenai dengan cara turun wahyu daripada Allah kepada Nabi SAW. Habis. Dan juga kita telah masuk mengenai dengan kitab yang kedua, tajuk besar yang kedua mengenai dengan al-iman, sakut dengan iman kita ni. Kita ngaji banyak dah. Mengenai dengan iman kita ni kita ngaji banyak. Kitabul iman kita ni sama ada Islam dibina atas 5 perkara, iaitu rukun Islam 5 perkara. Apa dia hubungnya di antara rukun Islam 5 perkara dengan rukun iman, ataupun dengan iman ni sakut apa dengan rukun Islam 5 perkara. Mengenai dengan doa kita doa kepada Allah Ta'ala menunjukkan kita ada iman. Orang yang malah nak doa kepada Allah Ta'ala menunjukkan kata iman dia kurang. Mengenai dengan umurul iman, gapo kata khija iman ni yang kena tunjuk, kena amal waktu bermari nampak, itu menunjukkan kata khija iman. Yang Nabi ayat kata gapo kata ia jadi iman, tasbih, zikir, gatu gani, wisalah, wi makan kepada orang susah, macam-macam. Dan juga orang Islam adalah orang Islam lain selamat daripada lidah dia, selamat daripada tangan dia, menunjukkan kata ada iman juga. Orang yang tak zalim orang lain, tak buat jahat kepada orang lain, sama ada guna tangan buat jahat ataupun guna lidah kata maki jahat kepada orang, menunjukkan kata dia adalah orang yang ada iman. Islam bagaimana yang afdal, bab yang kita telah baca dah tu dulu. Ataupun sehingga wi makan it'amut ta'am, wi makan kepada orang lain, menunjukkan kata iman juga. Dan juga di antara menunjukkan kata iman, kita kasih kepada saudara kita seperti mana kita kasih kepada kita sendiri, kasih kepada Rasul. Dan juga halawatul iman, nak berlaku kemanisan iman, gapo berapa kali kita telah belajar. Kita suk di situ pada halaqah ataupun pengajian yang terakhir pada dulu. Hari ini kita masuk bab tajuk kecil yang baru, iaitu Kitabul Iman, satu dengan iman juga. Bab alamatul iman hubbul ansar. Alamat tanah yang tunjuk kata kita ada iman ataupun tidak ada iman, iaitu kasih kepada orang Ansar, cinta kepada orang Ansar. Sahabat Nabi SAW dia ada 2 kumpulan. Satunya kumpulan yang namanya Muhajirin, orang Mekah yang berhijrah pergi kepada Madinah. Sahabat kumpulan yang kedua iaitu Ahlul Madinah, orang Madinah ataupun belum yang Nabi nak panggil Madinah, nak letak nama baru tu, nama dia Yathrib. Yathrib ni nama Madinah dulu, belum Nabi nak hijrah pergi kepada dia, ataupun nama negeri Madinah pada zaman jahiliyah dulu. Maka apabila Nabi SAW hijrah pergi kepada Madinah ataupun Yathrib, nama asal dia tu Nabi tukar nama. Dengan sebabnya Yathrib, kalimah Yathrib ni makna dia tak molek, iaitu makna kata deki, ataupun merenah orang lain. Mengenah orang lain, Yathrib. Seperti ayat Quran yang besok Allah Ta'ala sebut kalimah Yathrib dalam surah Yusuf. Selepas daripada saudara Nabi Yusuf pergi kepada Mesir, dan juga masa tu Nabi Yusuf jadi gamno dah, jadi puas kong klang dah tu, duk tolong cek-cek cuy dia kuamyak lambat kepada rakyat-rakyat dia, kakak adik-adik dia masuk hari dengan keadaan tak tahu kata ini adalah Yusuf, adik dia. Akhir sekali Nabi Yusuf cela itu, kata dia, aku adalah saudara kamu, tapi la yathriba la muqama lakum, aku tak ada nak marah ataupun hari ni tak ada nak fak mudaklah hai saudara aku, dengan sebab aku hari ni orang yang berdebel lagi, nak kekkan
nak merenah kamu seperti mana fak kamu biasa tinggal tahu aku dalam telaga dulu dak. La Yathriban. Tak ada. Ni nama Nabi tukar nama. Di antara nama Madinahnya iaitu Al-Madinah. Dalil dah lah. Dalam hadis yang Nabi sebut kata Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah lebih baik bagi fak mereka kalaulah kita tahu kelebihan Madinah gapo dia ratik. Habis tu Nabi kata kalau boleh matilah Madinah. Kerana orang mati Madinah akan dapat syafaat daripada Nabi SAW sehingga boleh masuk syurga. Madinah kelebihan Madinah banyak. Bagi orang yang biasa pergi umrah tu dia tahulah gapo dia kelebihan Madinah. Dan juga di antara nama Madinah juganya Tabah. Nama dia Tabah. Mana kata Tabah? Makna kata tayyib, baik. Makna kata baik, negeri yang baik. Dan juga di antara nama lagi makna yang sama juga iaitu Taibah. Tadi Tabah, ni Taibah. Makna kata tayyib, mana baik juga. Ini di antara namanya nama-nama Madinah yang Nabi SAW biasa panggil. Jadi orang Ansar adalah orang Madinah asal. Sukanul Madinah makna apa? Orang ahli Madinah asal pacakon ti asal hidup di Madinah, mereka itulah. Dan juga dipanggilkan kata Ansar, kalimah Ansar ambil daripada Nasara, makna kata mereka adalah orang yang sudi duk tolong Nabi SAW. Tu tolong. Ansar Nasara. Tolong Nabi, tolong. Ni orang Ansar. Orang Muhajirin hijrah, hijrah. Tinggal rumah, tinggal tanah air, tinggal harta, bahkan setengah orang tinggal ahli keluarga dia untuk nak berhijrah mari kepada Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau kita tengok dua golongan sahabat ni kita boleh jadi orang panggil hencai orang Muhajirin lebih banyaklah. Kerana orang Muhajirin adalah orang yang seselak makwa kalau tengok dengan secara zahir tu. Kita lebih lebih nyanyi kepada orang Muhajirin lagi lah. Tapi sebenarnya orang Muhajirin ataupun orang Ansar semua itu adalah sahabat dan juga adalah apabila jadi sahabat adalah golongan orang yang pasti kita kena kasih kepada mereka belaka. Orang Muhajirin kita nak pergi marah kepada dia tak boleh juga. Orang Ansar kita nak pergi marah, kita nak pergi benci kepada orang Ansar tak boleh juga. Sebab apa Nabi SAW nak sebut? Ni nama tajuk barulah. Kita baca hadis dia. Al-Imam Al-Bukhari kata qala haddathana Abu Al-Walid qala haddathana Syu'bah qala akhbarani Abdullah bin Abdullah ibn Jabr qala sami'tu Anasan anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Yang pertama sekali Bukhari ambil hadis ni daripada tok guru dia namanya Abul Walid. Nama dia Abul Walid. Tahu ni ya, kalau tengok ada sanad Abul Walid pak kepada Walid. Apa nama sungguh nama gapo dia Abul Walid ni? Kalau orang yang tak mengaji hadis dia tak boleh nak tengok kata siapa Abul Walid, kerana dalam dunia ni orang yang nama Abul Walid bukan seorang. Tapi cara yang nak kita tengok kata tok guru bagi Imam Al-Bukhari yang ada gelaran namanya Abul Walid, apa orang? Apa orang tok guru yang nama Abul Walid? Kalau ada dua orang, kita tengok, kita cek sosok kata kita banding sosok. Kalau ada seorang, cop. Tema ni dah. Abul Walid nama dia sungguhnya Hisham bin Abdul Malik. Dia ni orang Basrah ataupun orang Iraq. Orang Iraq asalnya yang meninggal dunia pada tahun 227 Hijrah. Meninggal dunia, mati 227. Ambil daripada tok guru dia dengar hadis ni, iaitu dia katalah qala haddatsana, makna kata diriwayat kepada fak kami ini oleh tok guru kami yang namanya Syu'bah. Orang yang nama Syu'bah bukan seorang juga dalam dunia ni. Kecil tengok kata tok guru bagi Abul Walid Hisham bin Abdul Malik yang nama Syu'bah ni apa orang? Siapa dia yang sebenar dalam sanad ni dia? Kecil tengok Syu'bah Ibn Hajjaj Abul Bastam Al-Wasiti Al-Basri, orang Iraq juga dia Syu'bah.
Orang Iraq juga. Syu'bah ni adalah ulama hadis yang besar. Syu'bah sebut pula, qala akhbarani, telah beritahu kepada aku oleh tok guru aku akan hadis ini, yang mana tok guru Syu'bah namanya Abdullah bin Jabr. Tok guru dia nama Abdullah bin Jabr. Dia adalah orang Ansar ni. Abdullah ni orang Ansar. Makna kata Syu'bah ni boleh jadi dia musafir masuk Madinah. Boleh jadi masa mana-mana dia musafir, sama ada masa mari buat umrah ataupun yang boleh jadinya masa mari buat haji, masuk di Madinah, masuk di Madinah, ataupun tak masuk Madinah. Boleh jadinya dia ambil hadis ni dengan hadis ni semasa dia duduk Basrah tu. Patah boleh dia duduk di Basrahnya. Kerana hadis ni dia ambil terus daripada Anas sahabat Nabi. Kalau kita pergi baca sejarah Anas ni, selepas daripada Nabi SAW meninggal dunia, Anas ni duduk jadi khodam kepada Nabi berpuluh-puluh tahun. Duduk dengan sahabat puluh-puluh tahun. Tapi akhir umur dia ni, akhir hidup dia ni, dia pergi kepada Iraq, pergi kepada Basrah, pergi hidup di sana Anas ni. Bahkan dikatakan kata dia meninggal dunia ke masa dia duduk di Basrah, Anas. Habis itu boleh jadi hadis ni Abdullah bin Jabr. Abdullah bin Jabr. Dia dengan di Madinah. Dia boleh hadis dengan dia dengan Madinah kerana dia orang seorang Madinah. Dan juga orang Syu'bah tadi tu masuk mari Madinah dengan daripada Abdullah bin Jabr. Dan juga dia dengan hadis ni daripada Anas. Anas ambil daripada Nabi. Yang kita dapat daripada sanad ni di antara Bukhari dengan sahabat ada 4 orang. Di antara Bukhari dengan sahabat, bila tok guru dan juga tok guru dia, tok guru dia, 4 orang di antara tu. Apabila 4 orang dalam ilmu hadis dipanggilkan kata sanad rubai, sanad 4 orang, ada 4 orang. Di antara Bukhari dengan sahabat, kau bilangnya banyak, kau boleh jadi hadis tu adalah hadis yang sahih. Bilangnya kau sikit, kau boleh jadi hadis tu kau kuat ataupun kau sahih. Tetapi apabila di antara Bukhari dengan sahabat ramai orang, ni 4 orang tapi boleh ada 7 orang, 8 orang, boleh jadi hadis tu kurang sihat. Kurang sahih mana, tapi boleh hadis duk peringkat sahih lagi. Kerana sanad kau dekat dengan Nabi, kau dekat dengan sahabat, kau kuat orang panggil. Ini dalam ilmu hadis. Anas dengar ataupun ambil hadis ni daripada Nabi SAW. Nabi bersabdanya, ayatul iman hubbul ansar. Ayat ataupun alamat ataupun tanda yang menunjuk iman seseorang, orang Islam tu kata dia iman ada ataupun tidak, iaitu tengok kata dia kasih kepada orang Ansar kata. Wa ayatun nifaq, dan juga ayat ataupun alamat ataupun tanda yang tunjuk kata seseorang Islam yang dia nak jadi munafik, tidak beriman, apabila dia benci kepada orang Ansar. Kalaulah kasih kepada orang Ansar, sahabat orang Madinah tu yang beriman kepada Nabi, dia kasih, dia tak benci, menunjukkan kata dia beriman. Kalaulah dia benci, tengok Allah benci sahabat seorang ni, tak kenal mana, dengan sebab apa ikutlah, menunjukkan kata iman dia itu ada masalah ataupun sampai kepada peringkat nifaq, munafik. Kenapa dia sakut dengan munafik? Apa tahu ayat kata ayatu kafir, ayat yang tunjuk kata seorang yang jadi kafir, ayat yang tunjuk kata orang itu jahat. Apa dia sakut dengan nifaq? Kerana orang Ansar. Kita kena ingat kata orang Ansar yang kita akan dengar hadis selepas daripada ni. Mula pertama sekali orang Madinah masuk Islam ni, belum Nabi nak hijrah, ada ni orang pemuda orang Ansar musafir pergi buat haji di Mekah. Musafir pergi buat haji di Mekah. Saya tak ingat kata di antara ni orang tu ada sahabat seorang mana yang terkenal nama dia. Sehingga pergi buat haji. Orang buat haji pada zaman tu macam-macam cara lah. Tok kong ke apa ada ke apa gitulah. Tapi Nabi ni yutasatkan dakwah hak Nabi ni. Nabi kalau kita pergi baca surah Nabi Mak cai cung wela orang
yang masa tu mari buat haji. Kerana orang masa haji tu orang belum orang beriman kan. Orang kafir masa tu pergi buat haji dah, tapi buat haji pasing kafir, pasing musyrik lah. Bagaimana tokong dia keliling Kaabah? Kerana Nabi tak ada mula buat haji sekali habuk lagi buat contoh kan. Qudwah ataupun sunnah yang Nabi buat haji sahabat tengok tu ada lagi belum masa tu. Tapi Nabi cairkan waktu tu guna yutasa'nya orang mai buat haji ramai, orang kafir, orang musyrikin. Bahkan mari seluruh dunia Nabi guna masa tu lah masuk ke dakwah. Orang panggil kata dakwah fardiyah, masuk ke dakwah sore-sore. Nam sendiri Islam sore. Sehingganya mulai orang Ansar masuk Islam pada masa tu di Mina, waktu malam, tengah malam, hampir-hampir tengah malam selepas Isya gitulah. Nabi dengan sahabat beberapa orang yang telah masuk Islam dah pergi dengar suara ni orang ataupun suara pemuda yang sedang duk kecek di Mina pada waktu malam, waktu orang tak ramai dah lah. Sehingga Nabi tanya kata orang ni orang cerdik, orang pemuda yang cergas, yang cerdik, dan juga tahu akhir sekalinya adalah orang daripada Yathrib ataupun orang Madinah, bukan orang tempat orang Mekah dah. Nabi selalu dah mikir kata nak masuk pergi tegur dia dan juga nak mengenalkan Islam kepada mereka, nak tunjuk Islam kepada dia lah. Nabi pergi tunjuk Islam. Sehingga ni orang ni sangat nak bai'ah dan juga masuk Islam bersama dengan Nabi SAW. Ni orang tu orang panggil kata bai'atul aqabah al-ula. Bai'ah ataupun hai khamsah tiaban masuk Islam dan juga buat berjanji dengan Nabi kali yang pertama. Ni orang panggil bai'ah al-aqabah yang pertama. Bai'ah lah masuk Islam dah kena buat gapo katik, jangan syirik, jangan gotu, jangan goning ni. Nah, yang mana kita akan dengar hadis yang kedua lah, yang seterusnya. Sehingga dia klik. Dia klik, Nabi nak tengok kata dia ni tahu mana dengan Islam. Pegang semua kedak, teguh semua kedak. Kau klik gedah habis licin Islam. Dak mari tahun yang kedua, haji tahun yang kedua, bai'atul aqabah yang kedua, bilangan tambah 70 80 orang pula bawa mari nak masuk Islam bersama dengan Nabi SAW. Belum Nabi nak hijrah ni. Belum Nabi SAW nak berhijrah pergi kepada Madinah. Nah, sehingga sekali ini kesimpulan Nabi hijrah. Sebelum Nabi nak hijrah ni, orang Madinah pada masa tu ada kumpulan orang Arab ni ya banyak puak orang panggil. Orang Ansar, orang di Mekah pun banyak kabilah, banyak puak. Di Madinah pun banyak puak. Tapi pada masa tu diriwayat dikatakan kata orang Arab di Madinah pada masa tu nak bai'ah ataupun nak akid seorang lelaki yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi ketua ataupun raja di Madinah. Seolah-olah kata dia raja di Madinah. Raja orang Arab di Madinah. Bukan Islam lah belum tu. Tak ada Islam lagi. Abdullah bin Ubay bin Salul ni pia kepala munafik. Ketua munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni ketua munafik dalam sejarah Islam, dialah. Tapi belum nak akid jadi raja lagi, Nabi hijrah dulu. Nabi hijrah ke sampai kepada Madinah. Fak sahabat ahli Madinah yang biasa masuk Islam dah tahun yang pertama ni orang, yang kedua 70 80 orang, lebih kurang yang satu ataupun lebih daripada tu laginya pakat sokong Nabi lah. Pakat sokong Nabi, pakat terima Nabi, pakat duk nanti nak jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sehingga tinggal Abdullah bin Ubay bin Salul. Marinya perasaan Abdullah bin Ubay bin Salul ni benci kepada orang Islam, orang Ansar di Madinah dengan sebab dia akid Nabi, ganti akid dia. Pau mai asal itu juga mula-mula nak akid dia, tapi dia akid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Mari punca benci yang pertama ataupun benci kepada orang Ansar, orang Madinah. Habis tu orang yang benci kepada orang Ansar, orang sahabat Ansar ni tak ada lah, mereka orang munafik sajalah. Habis tu Nabi royak sini kata, kalaulah orang mana yang dia benci kepada orang Ansar khususnya,
adalah orang munafik lah. Adalah orang munafik. Adalah orang yang munafik. Itu hadis yang pertama. Apa kita kena kasih kepada orang Ansar ni? Tadi kita dengar dah. Orang masuk Islam pertama, duk orang panggil setengah orang ni kalau kita dengar. Dulu kita biasa ngaji dah. Satu buah kitab, kalau dia ingatnya, iaitu Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Alamat dia tu gapo dia kata. Orang Ansar ni semenjak dia dengar berita kata Nabi SAW keluar daripada Madinah, keluar daripada Mekah. Hari yang Nabi SAW keluar daripada Mekah tu untuk nak hijrah mari di Madinah tu fak dia tu baik mari duk nak dicakah dah. Bahkan Nabi bukan orang panggil kata hijrah Nabi ni ambil daripada Mekah nak pergi Madinah lebih kurang 600 kilo ni, bukan Nabi nak kapal sejak 2 jam sampai Madinah. Nabi hijrah dengan kenderaan unta dan juga kuda. Dikatakan kata Nabi kena guna masa musafir hijrah daripada Mekah nak pergi Madinah ni kena guna masa lebih kurangnya 14 hari, 2 minggu lebih kurangnya. Tapi dengan sebab orang Ansar, orang yang masuk Islam ni orang yang pertama keligi dakwah, sehingga 70 orang lebih pula mari masuk bai'ah dengan Nabi, dan juga kelik pula dakwah tu. Ramai lagi daripada orang Ansar tak biasa jumpa dengan Nabi. Orang yang bai'ah yang pertama, yang kedua tak apalah, mari bai'ah depan Nabi, biasa jumpa dengan Nabi, boleh tengok dah wajah muka Nabi, akhlak sifat Nabi tu. Tapi ramai lagi daripada orang Ansar dia tak biasa jumpa dengan Nabi. Tapi nak royak kata iman orang Ansar ni, iman orang Ansar bukan biasa. Semenjak saat berita yang dia dengar khabar kata Nabi telah keluar tubik daripada Mekah untuk nak hijrah mari Madinah ni, fak dia mulai tubik mari dak nanti dah depan rumah fak dia. Tubik mari nanti depan rumah, depan rumah dia dah nanti. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Urwah bin Zubair. Allahu Akbar. Dan hati tubik waktu pagi, nanti hampir-hampir kerak hari orang panggil kerengguan. Baca kerak hari, habis kerak hari baru masuk rumah mula. Apa masuk rumah mula? Panas kan? Ni negeri Arab. Hurruz Zahira orang panggil. Panas pada waktu Zuhur tu. Fak mereka masuk rumah. Hari yang kedua, back tu pula. Tu baik mari waktu pagi pula, nanti cokol, tengok pergi mari kata, Nabi nak sampai bila? Nak sampai bila? Siapa tengah hari, panas. Keadaan, orang panggil apa? Udara, masuk rumah pula. Nak hari gitu. Sehingganya, satu saat ataupun satu akhir sekali, Nabi sampai Madinah lah. Orang yang nampak Nabi, orang mula-mula sekali adalah orang Yahudi Madinah. Orang Yahudi ni dia kabak naik di atas fabung pak tinggi lah. Sehingga dia nampak cahaya Nabi dan juga cahaya Abu Bakar. Kerana Nabi hijrah 2 orang, Nabi dan juga Abu Bakar. Buat dengar kata ini adalah boleh di Nabi dah. Kerana cahaya cerah nyata. Dia nau ya ma'asyiral Arab, hei orang-orang Arab belaka, orang Arab Madinah lah. Hadza jaddukum alladhi tantazirun. Ning adalah orang yang kamu sedang-sedang duk nanti, telah sapa dah, iaitu Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dia sapa. Sehingga akhir sekali mereka boleh jumpa dengan Nabi. Nabi masuk Madinah naik kuda, serupa dengan raja lah. Naik masuk Madinah. Pun masuk Madinah dah. Tak ada riwayat yang kata sahabat Nasir atau tala'al badru alaina ni dia tak sahih. Tak ada yang menunjukkan kata apabila Nabi sapa kepada Madinah sahabat tala'al badru nyanyi Nasir, tak. Tapi riwayat yang sahih mereka bertakbir Allahu Akbar. Nabi sapa di Madinah mereka takbir kepada Nabi dan juga sahabat Abu Bakar yang mari sapa. Bahkan di antara tu dia bubuk pula lah.
bubuk sana pakai nak padah Nabi untuk mari masuk jadi tetamu rumah dia. Mari Nabi masuk Mekah. Mari Nabi masuk Mekah. Tapi akhir sekali Allah Ta'ala seolah kata Allah Ta'ala telah letak dah tempat kita sak mana yang nak Nabi wuti. Akhir sekali Nabi pergi wuti di tepi rumah Abi Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Dan juga duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari lebih kurangnya berbelah-belah hari ke sebelum nak bina masjid Nabi, bina masjid Quba, bina rumah Nabi SAW sendiri. Itu nak yang kata sahabat orang Ansar. Dan juga nak tunjuk kata orang Ansar dia kasih kepada Nabi SAW. Dalam satu tahun ataupun tahun yang ke-8 yang berlakunya peperangan Hunain. Berlaku peperangan Hunain pada tahun yang ke-8 Hijrah ni. Islam ni, tentera Islam ni boleh harta rapasan, sabcalai boleh. Nabi ambil harta sabcalai itu bagi kepada orang yang muallafatu qulub, orang baru-baru masuk Islam. Orang yang baru-baru masuk Islam ataupun ada di antara mereka boleh jadilah orang yang baru duduk sonca Islam, tapi rasanya orang yang masuk Islam baru-baru ni. Nabi ambil sabcalai harta yang boleh rapah daripada orang kafir, mari bagi kepada orang yang mu'allah yang baru masuk Islam, yang boleh jadi imam dia belum nak tegak, belum nak tetap lagi ni, bui kepada mereka dengan tidak ada walaupun sebahagian bagi kepada orang Ansar. Bahkan orang Ansar pergi bersama dengan Nabi, sehingga orang Ansar manusia kan perasaan ada. Kerana Nabi tak bagi kepada aku hati ni, ada perasaan lah, buat apa dia bagi kepada orang mu'allaf qulub, mu'allaf qulubuhum, tak bagi kepada orang Ansar walaupun sedikit. Ada perasaan lah. Sehingga suara tu pergi sapa kepada Nabi, kata ni orang Ansar kecil hati, Nabi SAW tak bagi harta rapasan kepada dia. Nabi panggil orang Ansar, ya ma'syaral Ansar, adakah masa dulu ni fakmu ni sesat, tidak ada hidayah? Bukan dengan sebab aku beri hidayah kepada fakmu ni, boleh hari ni fak kamu jadi orang Islam ni. Adakah fak kamu pada zaman dulu ni mutafarriqin, duk balah gi mari? Nah, duk balah gi mari fak kamu ni. Kabilah ni balah Madinah ya, tapi kabilah ni balah kabilah ni balah kabilah. Arak ke ta'assub tinggi. Nah, fa'allafakumullahu bi, bukan dengan sebab aku Allah Ta'ala hatta aku mari boleh jumpa dengan fakmu, sehingga fakmu ni jadi satu. Dia panggil allafa, hati jadi satu, tak balah lah. Tak balah. Adakah bukan dengan sebab aku? Hei orang Ansar, adakah fak kamu dulu Allah miskin, susah, tak ada apa sikit abuk, tapi bukan dengan sebab aku Allah Ta'ala mengkayakan fak kamu. Tu hataku mari menyebabkan fak kamu ni kaya. Soalnya kata Nabi tahu kata, bukan kata fakmu tak biasa boleh. Fakmu biasa boleh, tapi boleh dilupa ngalir sikit gitulah. Kecil hati orang panggil. Orang Ansar yang kata, Allah wa rasuluhu aman, Allah dan Rasul fak kami beriman. Aku ingat dah. Aku ingat, soalnya kata aku ingat dah jasa mu hai Nabi. Lau syi'tum, kalau fakmu nak kambing, uta, nak aku bagi kepada fak kamu ngatik boleh. Nak aku bagi kepada fakmu ngatik seperti mana aku bagi kepada orang mu'allah yang baru masuk Islam ni, tujuan aku Nabi ada sebab weh. Nabi tanya lagi, kata, adakah fak kamu tak reda ke? Fakmu tak puas hati lagi ke? Orang mu'allah ni dia boleh harta rapasan, boleh kambing, boleh unta, wak kelik gigi fak ya. Tapi fakmu ni boleh tubah aku kelik gigi duduk kali dengan fakmu. Tak puas hati lagi ke? Nabi tanya. Kalaulah tak ada hijrah, tak berlaku hijrah, nastajak aku akan minta kepada Allah Ta'ala ni, aku ni jadi salah satu orang daripada golongan orang Ansar. Aku tak usah jadi orang Mekah. Nabi Oya. Kerana orang Ansar orang bukan biasa. Kalaulah manusia masuk lorong ni, masuk celah bukit ni, jalan gigok ni, aku tak akan turun mereka
Bahkan aku nak tengok kata orang Ansar masuk lorong mana, aku nak turut pergi kalingan orang Ansar lah. Nabi orang lagi kata, nah, al-ansar syi'arun wan nas ditharun. Orang manusia lain ni, orang Ansar ni seolah kata baju dalai bagi aku, manakala manusia yang lain selain daripada orang Ansar adalah baju dua bagi aku. Khunnain, kalimah itu kecil tu khunnain, orang dalai maknanya kata orang mi setik pisen ni kau pun. Ni tentunya kata orang Ansar sebenarnya bagi Nabi ni adalah orang yang paling dekat dan juga adalah orang yang paling Nabi kasih sekali. Yang kecil hati orang Ansar. Walaupun hari ni mu tak boleh harta kapan saya seperti mana orang mu'allah boleh. Allahu Akbar. Innakum satalqawna ba'di azratan fasbiru. Sabar ya orang Ansar. Sabar. Nak gapo sangat dengan dunia ni, sabar. Hatta talqawni alal haud. Sehingga kamu boleh jumpa dengan aku di telaga haud pada masa depan. Ini kelebihan orang Ansar. Nah, kelebihan orang Ansar. Habis itu tak peliklah orang. Nabi sangat kasih kepada orang Ansar. Apabila Nabi sangat kasih kepada orang Ansar, makna kata Allah Ta'ala sangat kasih juga kepada orang Ansar. Apabila orang Ansar, orang yang Allah Ta'ala dan juga Nabi kasih, tapi kita benci, mana kata kita melawan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila lawan dengan Allah Ta'ala, menunjukkan kata iman kita yang ada pada Allah Ta'ala tu ada masalah. Habis itu Nabi dia kata, ayatu al-iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Itu hadis yang pertama pada hari ini. Pergi kepada hadis yang kedua. Kita nak mari tengok lagi kata orang Ansar ni dia lebih hebat daripada kita ni. Apa kita kena kasih kepada dia? Nah, katanya Al-Imam Al-Bukhari, dia kata Kitabul Iman babun, sekadar tu tak letak nama. Qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Idris Aizullah bin Abdullah anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa kana shahida Badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal 'Aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصون في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Ini hadis yang kedua, panjang sikit lah. Hadis terakhir kita pada hari ini. Jadi hadis ini Bukhari ambil daripada tok guru dia nama Abu Yaman. Pak kepada Yaman. Nama dia Al-Hakam bin Nafi'. Orang Syam ataupun orang Suriah. Daripada Shu'aib bin Abi Hamzah Al-Qurashi, asalnya bakal Quraisy, tapi pindah pergi duduk, orang panggil hidup di Hims, di negeri Syam, Syria juga. Shu'aib ambil hadis ni daripada Az-Zuhri. Zuhri ni tok guru besar di Madinah, tok guru bagi Imam Malik, namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri, yang meninggal dunia pada tahun 124 Hijrah. Dia ni orang Madinah, orang Zuhri ni orang Madinah. Ambil daripada Abu Idris Aizullah. Abu Idris nama dia Aizullah bin Abdullah. Dia orang Syam, orang Syami. Orang Khawlan ataupun orang Syam dia. Dan juga dia ambil hadis ni daripada seorang sahabat yang namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Tadi saya sebut kata ni orang mula-mula masuk Islam. Di antara ni orang Ubadah bin Samit. Ni orang pemuda yang pergi masuk Islam bersama dengan Nabi namanya Ubadah bin Samit. Ni Ubadah bin Samit cerita kepada kita kata bagaimana bai'ah masuk Islam pada malam tu
Nabi suruh bai'ah dan juga bai'ah pasti mana cara bai'ah dia. Masuk Islam ni syarat gapo lagi? Menunjukkan kata orang Ansar boleh terima. Bahkan kita orang Islam yang dia jadi orang Islam pada hari ni, boleh hari kita tak biasa bai'ah lagi pasti dia ni. Coba mari tengok. Wa kana syahida badran. Kelebihan Ubadah bin Samit gapo dia? Satu, orang yang masuk perang Badar bersama dengan Nabi pada tahun yang kedua. Perang Badar ni perang yang pertama dalam agama Islam. Orang yang masuk perang bersama dengan Nabi, sahabat yang masuk perang bersama dengan Nabi dengan orang yang tak masuk perang, peringkat sahabat tu tak sama. Sahabat ni ramai, tapi peringkat yang paling tinggi iaitu sahabat yang hijrah bersama dengan Nabi dan juga perang Badar bersama dengan Nabi. Orang yang tak biasa perang Badar bersama dengan Nabi, peringkat yang rendah sikit sahabat. Kelebihan dia sikit-sikit. Ni kelebihan Ubadah bin Samit. Selepas dia masuk Islam, dia kelima mari sahabat Islam, orang Islam masuk sudah. Bai'ah tahun yang kedua bersama dengan Nabi 70 orang. Nabi hijrah ke Madinah sehingganya cukup 2 tahun. Tahun yang kedua berlakunya peperangan Badar, Ubadah masuk perang bersama dengan Nabi SAW. Yang keduanya, wa huwa ahadun nuqaba, salah satu daripada neure ataupun wakil pemimpin neure yang mari masuk Islam pada masa tu, pada malam Lailatul Qadar yang pertama tu salah satu daripada neurenya Ubadah bin Samit. Mana kata cun klumrek cak syau Madinah tikhara Islam. Hebat tak? Mulia tak? Kelebihan dia ada tak? Ada. Kerana dia klik sahabat pula Islam selepas daripada tu. Anna Rasulullah, Ubadah riwayat sebut cerita kata satu kali Nabi SAW qala, bersabda, semasa Nabi sebut perkataan ning wa haulahu isabatu min ashabih, ada sahabat di antara lain lagi lah, selain daripada Ubadah ada lagi 5 orang yang kita sebut tadi. Nabi sebut apa? Bai'uni, agarlah kamu masuk Islam dan juga bai'ah dengan aku. Mana apa bai'ah masuk Islam dah, tolong buat janji kepada aku. Tolong terima janji. Gapo dia janji dalam hadis ni? Kita ni masuk Islam, pum sekaligus dah jadi Islam. Bang kata anak mari sekaligus dah jadi Islam. Nah, ataupun masuk Islam sekarang lah ni pun tak ada mana bai'ah. Pasal ni masuk Islam sudah. Duduk di kru lah, nak ngajar semaya, nak ngajar, nak ikut ti pada mana. Nabi kata, orang Ansar masuklah Islam dan juga buatlah janji kepada aku beberapa perkara. Satunya, masuk Islam dah, janjilah dengan aku, la tusyriku billahi syai'a, jangan kamu syirik. Sebab masuk Islam dah, kamu jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama, janji boleh dah. Yang kedua, wala tasriku, jangan curi, boleh dah. Ini yang dua, baik. Yang ketiga, wala taznu, jangan kamu berzina. Klik pergi berzina masuk Islam dah, klik pergi berzina, jangan, boleh dah janji sebab Islam jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu klik pergi dah masuk Islam dah, klik pergi bunuh pula. Kerana orang jahiliah dulu kalaulah dia berlahir mari boleh anak betina, bunuh anak betina. Kerana bagi mereka adalah apa yud aib, bagi mereka susah, waktu susah. Anak betina ni waktu susah. Kalau anak ada yang atas rajin khijab, anak betina kena sarung, bunuh. Nah, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Ini maksud dia apa? Orang panggil kata orang betina yang zina. So ini kak zina yang bukan seorang lelaki berzina riatan ni, berzina riatan ni, berzina riatan ni. Sehingga boleh anak pun dia kita tengok kata orang atas yang dia biasa berzina ni, seorang mana yang nak tuduh kata munglah jadi pak. Ning nak jadi pak. Ataupun satu segi laginya orang panggil lagi pilih orang atas yang nyangak. Ataupun orang panggil tu orang Arab jahiliah dulu beli seorang betina yang jadi sahya, jadi tad. Dalam bahasa Sia ni kalau atas panggil tad, kalau puying orang panggil tasi. Beli tad tina ni dan juga hatta lagi ni untuk zina dengan orang atas. Kita tengok orang atas, orang Arab jahiliah kita tengok orang atas, orang yang ambil tina tasi ni dia berzina untuk nak anak tu hari ni jadi anak yang jangok orang panggil.
Boleh anak ke tak? Dia ambil mari lah. Ngaku kata jadi anak buntam dia. Anak buntam orang panggil. Ya, dua-dua cara, tiga-tiga cara ni orang panggil kata tipu jadi anak orang panggil. Nah, orang panggil kata tipu jadi anak. Nah, tipu jadi anak. Dalam bahasa sosial orang panggil kata apa? Nah, kerana ada ayat Quran kan? Nah, Allah Taala kata wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna. Orang tina ayat ni orang tina Mekah dulu biasa mari mubayah masuk Islam dengan Nabi. Nabi mubayah ayat ni semua perkara serupa ya. Makna dia apa? Nah, lek jak mai nama sengkan sairai doikan seksan luk lumpur. Anak dah hafal sore mana tapi tipu atau mung lah anak. Ni tak boleh ni. Tak boleh. Seperti saya dah sebut hurai tadi lah. Apa perkara lah? Jangan syirik, jangan curi, jangan zina, jangan bunuh anak, jangan tipu anak. Tipu anak. Yang kelimanya wala ta'su fi ma'ruf. Jangan selepas masuk Islam dah jangan tak taat kepada Nabi dalam benda yang ma'ruf, benda yang betul. Nabi suruh betul, sebenarnya yang baik, gilawai, tak dengar, tak taat. Ni tak boleh yang kena. Nekara dalam ayat ni. Nah, kita orang Islam biasa mubaya'ah dah ke sini. Aku mubaya'ah, pergi mubaya'ah dengan tok guru, kau dengan seorang mana aku mubaya'ah. Ataupun kita boleh anak. Kita boleh anak. Anak kita ciaklah tu hari jadi orang Islam. Anak kita biasa mubaya'ah, kita kata tak sesyirik, tak sezina, tak securi. Hari ni boleh jadi dengan tak mubaya'ah biasa ning lah anak-anak kita dok curi ramai, dok zina ramai, dok bunuh banyak orang Islam, dok bunuh banyak orang sebab ning mubaya'ah. Tujuan apa Nabi SAW beri mubaya'ah? Nak tengok kata selepas masuk Islam patibat bam ni dah main. Boleh tak patibat bam ni? Kalau patibat boleh mana kata sopan. Mana kata jadi orang Islam boleh. Tapi sebenarnya orang Ansar ataupun Nuqabat ni orang ni, termasuknya Ubadah bin Samit ni, selepas daripada dia dengar ni dah ni, Fak dia setuju. Akhir sekali nanti kita dengar. Maka Nabi sebut lagi kata, boleh kedak fak masuk Islam sudah janji tak sewak nekara ni. Faman wafa pia buat cukup nekara ni, boleh buat cukup lah kau jaga, tak buat gatu, tak zina, tak curi dah, cukup lah kau. Fa ajruhu 'ala Allah. Allah Taala beri pahala. Bukan kata sulplah. Wa man asaba min dhalika syai'a, tapi sesiapa yang masuk Islam dah janji dah tak sewak nekara ni tapi silap buat akhir sekali, misalnya tak zina. Kalaulah dia berzina tersilap dalam dunia ni dan juga Allah Taala longtot dia selalu dah dalam dunia ni, ingatlah itu adalah kafarah. Allah Taala nak ampun dosa dia dah. Wa man asaba min dhalika syai'a, tapi buat salah tapi Allah Taala tak dena selalu dah. Allah Taala mai longtot doi tanti dalam dunia ni. Buat salah zina masuk Islam dah. Mubayah kata zina pergi zina akhir sekali. Tapi Allah Taala tolong longtot dalam dunia ni. Dosa dia dekat lagi, dia dekat. Allah Taala tutup dia, tak say nak longtot dia lagi ni. Dia Allah Taala lah pada kiamat. In sya'a afa. Kalau Tuhan orang panggil kehendak nak beri maaf kepada dia, Tuhan beri maaf pada hari akhirat. Tapi kalau Allah Taala nak longtot dia pada hari akhirat dengan sebab dia masuk Islam dan membayar dan tak sezina, api akhir kali zina, Allah Taala nak longtot dia pada hari kiamat. Dia Allah Taala. Akhir sekali Ubadah bin Samit yang kata fabaya'nahu ala dhalik. Fak kami sanggup nak janji masuk Islam, nak janji nak perkara seperti mana Nabi SAW sebut tadi. Kesepuluh hadis ni nya yang kata sahabat ni masuk Islam kata hanya cukup kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Islam dah. Seperti kita pada hari ni. Seperti kita pada hari ni. Hari ni orang Islam fak kita ni banyak mana je pasal pergi bai'ah. Bai'ah benar yang Allah Taala lari semua dalam Quran. Kita pergi bai'ah dengan ketua, pergi bai'ah dengan ustaz-ustaz. Saya tak siap begini. Besok berapa kali? Ni sahabat nanya kata orang Ansar, dia cara masuk Islam tu pun main tamanda tak seperti kita dah. Habis tu ini adalah kongan ataupun nak tunjuk kata orang Ansar, orang Madinah ni bukan orang yang
biasa adalah orang yang sangat Allah Ta'ala kasih, dan juga Nabi SAW kasih. Habis itu alamat yang tunjuk kata kita ada iman, iaitu kita kena cinta kepada dia. Comel laginya, kita kena belajar sirah-sirah dia. Anas pia, Ubadah bin Samit pia, Abu Ayyub Al-Ansari pia, Abdullah Jabir bin Abdullah Fak Madinah ni, Fak Ansar ni pia kenal hati dia. Sa'ad bin Rabi' pia, kena kita tengok kelebihan. Saya ingat sekali kalau kita belajar Bukhari sendiri pun, Bukhari sebut mengenai dengan kelebihan sahabat sore-sore. Nabi biasa sebut mengenai dengan sahabat sore ni, kelebihan dia pada mana? Mengenai dengan hadis kelebihan yang sahih mengenai dengan kelebihan setiap orang sahabat. Itulah kita pada hari ini. Aku kata cukup sekadar ini dulu. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.